Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong, Setiausaha Agong Parti Komunis Vietnam, Presiden Republik Sosialis Vietnam dan Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Vietnam berikutan dengan kejadian hujan lebat dan taufan Vamco yang melanda Republik Sosialis Vietnam sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda awam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq Sultan Oman dan kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menekankan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama perlu secara berterusan mengadakan dan memperbanyakkan lagi rancangan atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran sama ada bagi peringkat bawah dan juga menyasarkannya kepada peringkat atas. Ini sabda Duli Yang Teramat Mulia sudah setentunya akan memberikan pendedahan yang sangat bermanfaat bagi para graduan untuk berpandangan lebih jauh ke arah meneroka lebih banyak peluang dalam mengembangkan dan mengongsikan ilmu yang dimiliki masing-masing. Bersabda pada Majlis Haflul Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ke-8 pagi tadi, Duli Yang Teramat Mulia juga melahirkan harapan agar segala apa yang telah dipelajari sepanjang tempoh pengajian akan terus dikembangkan, disebarkan dan dipraktikkan agar manfaatnya dinikmati bersama masyarakat awam, lebih-lebih lagi dalam azam dan hasrat Paduka Ayahanda Duli Yang Teramat Mulia untuk melahirkan generasi cilik Al-Quran yang serba-serbi cilik. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi dan jawatan kuasa kerja Haflul Takharuj ke-8 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Persembahan hafazan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ibrahim yang disampaikan oleh Awang Abdul Haziq Sharafuddin bin Abdul Habib, graduan Diploma Aliyah Qiraat, menjelaskan berkat keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya serta doa yang dipanjatkan dengan penuh rasa kehambaan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Mekah rezeki yang melimpah ruah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya serta munajat doa yang dipanjatkan dengan penuh rasa kehambaan. Dalam sembah alu-aluan, Menteri Hal Ehwal Agama antara lain menyembahkan kejayaan yang dilakar oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah hendaklah dijadikan perangsang untuk mendorong ke arah membuka peluang-peluang yang lebih luas bagi kerjaya graduan institut berkenaan.
Bagaimanapun, kejayaan setakat ini yang cemerlanglah namanya itu, tidaklah menjadikan pimpinan institut setakat berpuas hati. Sebaliknya, ia hendaklah dijadikan perangsang untuk mendorong ke arah membuka peluang-peluang yang lebih luas bagi kerjaya graduannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal itu termasuklah untuk meneliti semula kandungan kursus untuk pelajar-pelajarnya mengikuti kemahiran lain di samping hafaz Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran atau berpengetahuan dalam bidang agama semata-mata. Tentulah ini sangat mencabar, namun ianya sangat perlu dan tepat untuk diusahakan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, bersukut dengan genap 1 dekad program Diploma Aliyah Qiraat, negara bersyukur dengan jumlah terbesar sejauh ini, seramai 39 graduan yang menjadikan jumlah keseluruhan lepasan Diploma Institut Tahfiz kepada 153 graduan. Hasrat murni kita adalah menjurus kepada melahirkan generasi hufaz yang menyumbang secara langsung kepada kecemerlangan institut, khususnya dalam melahirkan lebih ramai generasi hufaz negara serta memelihara kesinambungan generasi penjaga kalamullah di negara ini, menerusi program-program relevan yang menitik beratkan kaedah pembelajaran yang sepadu dan seimbang menurut peredaran serta tuntutan zaman. Keseimbangan dan kesepaduan adalah dikaitkan dengan kesan positif amalan kerohanian menerusi hafazan Al-Quran yang mempengaruhi serta memperkasa aspek emosi, rohani, jasmani dan intelek. Mengenai hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk membina generasi Al-Quran, Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menggariskan maksud membina generasi Al-Quran ialah melahirkan generasi cilik Al-Quran yang seideal-idealnya. Oleh yang demikian adalah diharapkan juga agar segala apa yang telah dipelajari di sepanjang tempoh mengikuti program Diploma Aliyah Qiraat ini akan terus dapat dikembangkan, disebarkan dan bahkan terus dipraktikkan agar manfaat ilmu tersebut dinikmati bersama masyarakat awam. Lebih-lebih lagi di dalam azam dan hasrat Paduka Yanda untuk membina generasi Al-Quran sempena Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1436 Hijrah. Apakah yang dimaksudkan dengan membina generasi Al-Quran itu? Maksudnya ialah melahirkan generasi celik Al-Quran yang serba-serbi celik. Celik dalam makna pandai membaca, dan selepas pandai membaca dikehendaki juga jika boleh untuk menjadi pakar dalam semua bidang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Inilah maksud membina generasi Al-Quran yang seideal-idealnya. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda mengenai titah Paduka Ayahanda Duli Yang Teramat Mulia yang menzahirkan keazaman kukuh untuk melihat negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara zikir dan baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam membangun negara dan kehidupan. Sehubungan dengan itu adalah sangat perlu bagi Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnaul Bolkiah dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama untuk secara berterusan mengadakan dan memperbanyakkan lagi rancangan atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran semada bagi peringkat bawah dan juga menyasarkannya kepada peringkat atas.
dengan rancangan atau program seumpamanya yang diatur secara tersusun, maka sudah setentunya akan memberikan pendedahan yang sangat bermanfaat bagi para graduan untuk berpandangan lebih jauh ke arah meneroka lebih banyak peluang di dalam mengembangkan dan mengongsikan ilmu yang dimiliki masing-masing. Ini tidak hanya tertumpu di dalam bidang hafazan sahaja, bahkan juga ilmu kepimpinan serta boleh saja menjadi pelopor kepada langkah-langkah dan perancangan kemajuan ilmu Al-Quran, khususnya yang akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat umum. Dalam hubungan ini, peluang adalah terbuka luas bagi para graduan untuk seterusnya berperanan sebagai pembimbing masyarakat yang berjiwa tinggi dan berdaya saing dengan mempelbagaikan kebolehan serta potensi masing-masing dalam mempraktikkan apa-apa yang tersurat dan tersirat di dalam kitab Al-Quran sebagai pedoman dan haluan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang syumul. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan penganugerahan syahadah atau sijil diploma aliyah qiraat kepada 39 orang graduan. 22 orang graduan mendapat pangkat mumtaz yakni cemerlang. 13 orang mendapat pangkat jahid jiddan atau sangat baik dan 4 orang pangkat jahid yakni baik. Nur Syazriana binti Sahrun. Penganugerahan Diploma Aliyah Qiraat Al-Quran kepada para graduan adalah sebagai pengiktirafan atas kejayaan mereka khusus dalam bidang hafazan Al-Quran dan ilmu qiraat. Sepanjang mengikuti pengajian selama 4 tahun, para graduan juga diterapkan dengan pelbagai modul termasuk Melayu Islam Beraja, dirasah Islamiah iaitu fiqh, tafsir hadis, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Majlis yang penuh keberkatan ini merupakan keberhasilan usaha berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memertabatkan pendidikan Al-Quran di negara ini. Haflat Takharuj diimarahkan dengan laungan takbir, tahmid dan selawat oleh penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Penekanan negara terhadap Al-Quran merupakan salah satu penyumbang besar ke arah merealisasikan hasrat murni menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia mencerminkan iltizam Duli Yang Teramat Mulia pada mendukung wawasan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk memertabatkan pendidikan Al-Quran di negara Brunei Darussalam, khususnya dalam bidang tahfiz Al-Quran ke tahap yang tertinggi.
Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali dari berhadapan dengan berbagai bencana alam yang disebabkan oleh keadaan iklim dan cuaca yang tidak dapat dijangkakan pada masa ini dan ianya merupakan satu cabaran bagi negara. Oleh itu, salah satu cara mendekatinya ialah dengan kesiapsiagaan negara dalam membasmi risiko-risiko kejadian bencana seperti kemarau, hujan berpanjangan dan gegaran bumi. Tanggungjawab itu tidak terletak kepada kerajaan sahaja, malah perlu adanya penglibatan masyarakat serta semua pihak yang berkenaan. Berucap pada majlis pembukaan rasmi Forum dan Bengkel Peranan Belia dalam pengadaptasian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata, Forum dan Bengkel memfokuskan kepada warga belia agar mereka dapat sama-sama membincangkan peranan tindakan sebelum, semasa dan selepas kejadian bencana dengan mengambil kira pengurangan risiko bencana dan pengadaptasian perubahan iklim. Pengadaptasian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana CCA dan DRR adalah juga dua elemen yang telah dibincangkan dalam institusi, badan-badan dan organisasi berkaitan di peringkat global, rantau dan kebangsaan bagi membantu negara-negara dalam mengurangkan dan mengelak kesan serta impak buruk daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam hal ini, bagi rantau ASEAN, dasar-dasar berkaitan dengan CCA dan DRR diintegrasikan dan disenaraikan dalam program utama yang ketiga dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau AADMR work program, di mana objektif ialah advancing ASEAN community that is safe, resilient to disasters and adaptive to climate change, with youth and good governance at the center. Mengambil kira perkara tersebut dan komitmen kita untuk sama-sama mencapai wawasan Brunei 2035, negara kita akan sentiasa berganding bahu bagi sama-sama menangani cabaran-cabaran alam sekitar melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Forum dan Bengkel selama 2 hari ini dihadiri oleh 60 orang peserta belia terdiri daripada beberapa organisasi belia di negara ini. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Karenisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku pengasas bersama dan pengarah penglibatan masyarakat Green Brunei. Objektif utama Forum dan Bengkel adalah bagi mencapai hasrat menuju ke arah masyarakat yang berdaya tahan melalui peningkatan program kesedaran dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di kalangan para belia di negara ini. Forum dan Bengkel dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dengan kerjasama Sekretariat Perubahan Iklim Brunei Darussalam, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perhutanan, Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kesihatan, Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam dan ahli penyelaras kesiapsiagaan bencana yang diiktiraf oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Cabaran-cabaran yang dihadapi pada masa ini dalam hal ehwal kesihatan di peringkat global serta perubahan dasar penjagaan kesihatan yang inovatif dan berdasarkan bukti dibincangkan semasa sidang kemuncak inovasi untuk kesihatan 2020. Delegasi negara Brunei Darussalam ke sidang kemuncak tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan disertai oleh Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Sidang kemuncak yang diadakan secara dalam
Talian dari Qatar itu dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Sheikh Moza bin Nasir, pengerusi Qatar Foundation. Seramai 564 wakil terdiri daripada pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan telah menghadiri sidang kemuncak tersebut, termasuk Perdana Menteri Mauritius, Menteri-Menteri Kesihatan dari negara Brunei Darussalam, Nicaragua, Qatar, Perancis, Greece, Oman, Maldives, Dominika, Palestin dan Georgia, serta Urustia dan Timbalan Urustia Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dengan tema Satu Dunia Kesihatan Kita, sidang kemuncak merupakan forum untuk para peserta bertukar-tukar maklumat terkini melalui sesi perbincangan di antara ahli-ahli panel yang terdiri daripada pakar-pakar dari pelbagai institusi yang terkemuka di dunia. Sidang kemuncak ini juga menyediakan lebih 50 sesi meliputi pelbagai topik, antaranya berkaitan dengan isu penyakit-penyakit berjangkit seperti wabak COVID-19, penyakit tidak berjangkit, teknologi penjagaan kesihatan dan rawatan perubatan. Sesi-sesi sidang kemuncak yang diadakan pada 15 hingga 19 November 2020 ini turut dihadiri oleh para pakar yang relevan daripada Kementerian Kesihatan bagi mempertingkatkan lagi kapasiti warga Kementerian Kesihatan dari segi inovasi dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Hampir 40 orang termasuk kaki tangan dan graduan menerima anugerah cemerlang Universiti Teknologi Brunei 2020. Majlis berlangsung di Tarindak, Polo Jerudong. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Tahun ini UTB menganugerahkan sejumlah 8 ahli akademik dan kaki tangan bagi kecemerlangan melalui perkhidmatan mereka dengan universiti. Para penerima masing-masing dianugerahkan dengan plak, sijil pengiktirafan dan hadiah wang tunai sejumlah RM1,000. Sementara bagi penerima hadiah khas menerima sijil. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah cemerlang graduan dalam pelbagai kategori kepada 31 orang. Kategori anugerah termasuk anugerah Naib Chancellor. Para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang berjaya menamatkan pengajian mereka masing-masing menetapkan niat untuk mengongsikan ilmu Al-Quran di kalangan masyarakat. Ikuti pendapat dan penghargaan mereka sebentar lagi. Para pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah tidak terkecuali daripada didatangi pelbagai cabaran. Namun berbekalkan semangat dan dorongan keluarga, cabaran tersebut dapat ditempuhi oleh para graduan dengan sebaiknya sehingga mencapai kejayaan. Tidak lain tidak bukan juga doa kedua ibu bapa, dorongan pensyarah-pensyarah itu. Sebab mereka lah kami bersemangat untuk mencari ilmu sampai sekarang. Alhamdulillah. Tania ni belajar kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tani mesti kenang balik yang banyak yang sudah Tani lalui sebelum ini. So Tani boleh putus asa. InsyaAllah lepas itu Tani boleh bangkit semula dan teruskan perjuangan Tani sebagai seorang pelajar. Peluang yang diberikan dalam menimba setiap ilmu selama pengajian di Institut Tahfiz Al-Quran sangat-sangat dimanfaatkan mereka demi membalas baik jasa-jasa pengorbanan guru-guru serta menanai amanah dalam memantapkan lagi ilmu Al-Quran. Para graduan masing-masing menetapkan niat untuk mengongsikan ilmu-ilmu Al-Quran di kalangan masyarakat. Jika ada program-program yang berkaitan dalam mendedahkan lagi ilmu qiraat ini, insyaAllah kami akan mengambil inisiatif tersebut untuk mencurahkan lagi ilmu ini kepada lapisan masyarakat Brunei Darussalam, kerana ilmu qiraat ini merupakan ilmu yang penting dalam pendidikan Al-Quran. InsyaAllah saya akan mengadakan program dalam mengutamakan Al-Quran dan Al-Qiraan supaya
Al-Quran dan qiraat ini dikenali di semua lapisan masyarakat. Dengan belajar bersungguh-sungguh sampai ke tahap yang tinggi lah, pengajian yang tinggi di dalam bidang tahfiz dan qiraat. Lepas tu insya-Allah jika habis sudah belajar boleh menjadi guru kah di tahfiz ataupun mengajar ilmu qiraat ini. Di atas jasa Institut Tahfiz Al-Quran kerana telah membimbing saya sehingga saya berjaya ke hari ini. Saya akan membalasnya dengan belajar lebih tekun lagi dan belajar ke peringkat yang lebih tinggi lagi selepas ini. Tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 196 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilapor sebanyak 7 kes. 561 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala seramai 8,036 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac lalu. Sementara itu, 369 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 74,291 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian 148. Selain daripada kursus pengajaran Al-Quran diberi perhatian, beberapa kursus lain perlu diambil perhatian seperti kursus fardu ain dan kifayah yang perlu untuk dikaji, diajarkan, dihalusi dan dikukuhkan pengetahuan para pelajar mengenainya. Perkara tersebut ditekankan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB semasa menutup kursus Training of Trainer TOT, kemahiran mengajar guru Al-Quran, sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan serta swasta negara Brunei Darussalam. Kursus dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama sejak 21 Oktober 2020 lalu. Majlis penutupan kursus berlangsung petang tadi di Dewan Tarbiyah Kupu SB. Belajar biar ya benar-benar mengikut ajaran Islam, Qurannya bagus, istinjanya bagus, wudunya bagus, kemudian solatnya pun bagus. InsyaAllah Allah akan menggunakan keberkatan kepada negara kita ini. Ramai 72 tenaga pengajar mata pelajaran Al-Quran dan pengetahuan agama Islam dari Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama terpilih bagi mengikuti kursus TOT program pembelajaran Al-Quran tersebut yang telah menyelesaikan modul-modul yang disediakan merangkumi 23 jam jumlah keseluruhan kursus. Antara modul yang disampaikan di dalam kursus tersebut termasuk pengantar ilmu Al-Quran, kaedah tilawah Al-Quran, tajwid Al-Quran, kaedah muratal Al-Quran, kaedah ras Uthmani, kaedah alternatif pengajaran Al-Quran, kaedah hafazan pengajaran Al-Quran, kaedah multimedia pengajaran Al-Quran dan praktik kaedah alternatif pengajaran Al-Quran yang disampaikan oleh para pensyarah Kupu SB. Bengkel Tadabbur Al-Quran Kementerian Hal Ehwal Agama yang diadakan selama 2 hari, anjuran Fakulti Usuluddin Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta pagi tadi. Menyempurnakan penyampaian sijil kepada para peserta bengkel, Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB selaku Wakil Rais Kupu SB. Bengkel yang disertai oleh 100 orang dari kalangan pegawai masjid seluruh negara itu bertujuan menjelaskan kaedah tadabbur Al-Quran yang berkesan selain menerangkan metodologi pengajaran tadabbur Al-Quran di masjid dan seterusnya melatih para pegawai masjid sebagai muallim mengajarkan tadabbur Al-Quran
kepada jemaah masjid. Perancangan dan perisian program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta diharap akan dapat menanai dan merealisasikan hasrat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mengembangkan kemahiran membaca Al-Quran secara berterusan dalam kalangan pelajar, di samping dapat mengangkatkan lagi martabat dan kedudukan pembacaan Al-Quran dalam kalangan rakyat di negara ini. Bermula pada awal tahun 2020, di samping pembudayaan pembacaan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran secara formal telah dilaksanakan secara serentak bagi pelajar tahun 9, 10 dan 11 di semua sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan serta swasta dengan peruntukan satu waktu selama 25 hingga 30 minit dalam seminggu yang diambil dari peruntukan waktu mengajar mata pelajaran pengetahuan agama Islam yang sedia ada dengan menggunakan kurikulum peralihan. Di daerah Belait, salah satu sekolah menengah yang melaksanakan program pembelajaran Al-Quran berkenaan adalah Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait. Mata pelajaran Al-Quran ini diadakan di peringkat sekolah menengah dapat menjadikan ianya sebagai satu kesinambungan daripada peringkat sekolah agama di mana pelajar diajarkan lagi semula mata pelajaran Al-Quran ini. Negara Brunei Darussalam committed dalam menyokong global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer atau strategi global bagi mempercepatkan penghapusan kanser cervix yang dilancarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 17 November 2020. Sehubungan itu, sebagai tanda sokongan terhadap strategi tersebut, semalam lampu berwarna teal dinyalakan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha seperti mana yang dilakukan negara lain di seluruh dunia. Seorang lelaki warga negara asing berumur 47 tahun ditahan setelah didapati memiliki barang tegahan. Penemuan tersebut adalah hasil daripada pemeriksaan kenderaan suspek yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di Pekan Bangar, Temburong. Pemeriksaan mendapati 125 kartun rokok pelbagai jenama dan beberapa kepingan paket yang dipercayai pil jenama Elemen 5. Tertuduh diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan selanjutnya. Beberapa kawasan akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok. Pemotongan adalah disebabkan kerja-kerja pemeliharaan distribution transformer. Kita ikuti maklumat mengenainya.